Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat, kita cuba kali kedua insya-Allah. Moga-moga Allah permudahkan. Mohon maaf kerana terputus sebentar tadi. Lalu kita cuba kali kedua. Kita nak bersambung berkenaan tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Nurul Uyun. Moga-moga bermanfaat, moga-moga adanya kebaikan. Mohon maaf di atas masalah internet daripada pihak saya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada hikmah pada apa yang berlaku. Lalu saya dah pindah ke bahagian atas di sebelah di sebelah yang main. Bahkan ini sebenarnya adalah playroom anak saya. Lalu dia pun tulis situ playroom Sabrina. Lalu ini adalah playroom mereka yang mana memang tuan rumah letakkan internet di bahagian ini dan kita terpaksa pinjam playroom di Sabrina untuk petang ini. Lalu kita nak bersambung tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Nurul Uyun yang mana kita telah kongsikan tadi, yang mana kata penulis buku Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bila ada orang yang bersama dengan baginda, datang jumpa dengan baginda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bangkit untuk tinggalkan dia hatta yaqumal ladzi jalasa ilaih, sampailah dia orang yang mula-mula bangkit. Itu akhlak Nabi. Kalaulah ada orang jumpa dengan Nabi SAW untuk sesuatu urusan, untuk sesuatu permasalahan, maka Nabi akan layan dia sampailah orang itu bangkit terlebih dahulu. Ini akhlak luar biasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali illa an yasta'jilahu amrun fayasta'zinah, kecuali kalaulah Nabi dalam keadaan tergesa-gesa, barulah Nabi akan minta izin daripada orang yang berjumpa baginda untuk Nabi SAW bangkit terlebih dahulu. Ini akhlak Nabi. Kalau ada orang jumpa Nabi SAW, Nabi SAW akan layan dia, duduk dengan dia, bersama dengan dia, sampailah selesai hajatnya, dia menjadi orang yang mula-mula bangkit. Nabi takkan bangkit terlebih dahulu. Akhlak luar biasa Nabi SAW. Akan tetapi, kalaulah Nabi yang ada sebarang masalah ataupun tergesa-gesa, Nabi akan maklumkan dia. Lalu ini akhlak yang kita boleh belajar, saya boleh belajar ketika mana ada orang yang sedang bercakap dengan kita. Kadang-kala, Masya Allah, maksudnya Nabi akan berikan perhatian penuh pada dia. Nabi akan bantu mendengar masalah dia, menyelesaikan masalah dia. Akhlak yang luar biasa baginda Nabi SAW. Seterusnya akhlak kedua Nabi pada petang ini, wala yuqabilu ahadan bima yakrah. Nabi tidak akan mendepani seseorang dengan sesuatu yang dia benci. Nabi, walaupun orang tu sesiapa sekalipun, musuh sekalipun, Nabi tidak akan berhadapan dengan dia dengan perkara yang dia tak suka, dengan perkara yang dia benci. Itu bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini akhlak Nabi SAW. Kalaulah orang tu sesiapa pun, Nabi tak akan berhadapan dengan dia dengan benda yang dia tak suka. Nabi tak akan buat benda yang dia tidak suka. Ini akhlak luar biasa Nabi SAW. Akhlak Nabi yang ketiga, wala yujzi'us sayyi'ata bimithliha bal ya'fu wa yasfah. Nabi tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi setiap kali orang buat jahat kepada Nabi, bal ya'fu, Nabi akan memaafkan, wa yasfah, dan Nabi akan melupakan. Akhlak luar biasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah akhlak ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah orang buat jahat pada Nabi,
Kalaulah orang buat jahat pada kita, apa kita buat? Kadang-kala kita balas, kadang-kala kita geram, kita balas balik kejahatan dengan kejahatan. Tetapi akhlak Nabi SAW yang ketiga yang kita belajar pada petang ini, Nabi tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan banyak kali kita belajar, antaranya pada waktu pembukaan kota Mekah, orang yang telah banyak kali menyakiti baginda Rasulullah. Pada pembukaan kota Mekah, kita nampak bagaimana baginda Nabi SAW memaafkan orang yang dah berbelas tahun menyakiti Nabi, nak bunuh Nabi, kurung Nabi dan sebagainya. Maka apakah akhlak Nabi SAW yang ketiga? Akhlak Nabi SAW yang ketiga adalah Nabi tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi apa yang Nabi buat? Ya'fu. Setiap orang yang buat jahat pada Nabi, Nabi akan ampunkan dia, maafkan dia. Kadang-kala kita kata maaf, tapi kita masih ungkit. Maka apa sifat Nabi? Wa yasfah, dan Nabi akan lupakan. Ini pun kadang-kala satu kelemahan yang mana ada pada kita sebagai manusia biasa. Kadang-kala bila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ahlan-ahlan kepada sahabat dah masuk maghrib di Sabah, ahlan-ahlan, maka kadang-kala Nabi kita dah kata kita maafkan orang, kita kata dah maaf, tapi walaupun dah maaf kita asyik masih cerita, dia ni dulu buat kat aku macam ni, masih tak lupakan. Mulut dah kata maaf, tetapi masih lagi menceritakan tentang buruk orang itu, kejahatan yang dia lakukan. Tapi Nabi berbeza. Nabi bila maafkan, wa yasfah, Nabi takkan sebut dah. Dan Nabi SAW akan berpaling dan melupakannya. Ini akhlak ketiga Nabi SAW. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak Nabi SAW yang keempat. Apakah akhlak Nabi SAW yang keempat? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'udul marda. Nabi SAW kerap menziarahi orang sakit. Masya Allah. Ini antara benda yang kadang-kala saya lemah juga. Saya lemah juga. Maksudnya nak menziarahi orang sakit, kadang-kala kerana program sana, program sini, kadang-kala tak menjumpai masa. Tetapi waktu Covid ni tak adalah. Tapi sebelum daripada PKP, sebelum daripada Covid, maka kadang-kala orang ajak, maka tak ada macam tu. Kadang-kala susah nak mencari waktu. Nabi SAW punya sifat, kalau ada orang sakit, Nabi pasti akan ziarah. Nabi akan cari masa untuk menziarahi orang yang sakit, mendoakan dia, mengambil tahu tentang keadaan dia. Maka ini adalah akhlak Nabi SAW. Nabi kerap menziarahi orang sakit. Moga Allah anugerahkan kita waktu yang penuh dengan keberkatan, yang mana sebenarnya kadang-kala kita terlepas pandang ini adalah satu amalan yang mulia. Sebab itu kata penulis buku, Nabi kerap menziarahi orang yang sakit. Nabi SAW akan, bila tahu ada orang yang sakit, Nabi kerap akan ziarah. Lalu ini akhlak luar biasa baginda Nabi SAW. Akhlak Nabi yang kelima, wa yuhibbul masakin wa yujalisuhum. Ini pun kadang-kala kita suka nak buat. Nabi suka orang miskin dan Nabi suka duduk dengan orang miskin. Ini akhlak Nabi SAW yang kelima. Tawaduknya Nabi, walaupun Nabi adalah Rasul, adalah dikira sebagai pemimpin, Nabi suka orang miskin dan Nabi suka duduk bersama dengan orang miskin. Akhlak luar biasa Nabi SAW. Yang keenam, Nabi SAW wa yashhadu janaizahum. Nabi SAW suka menghadiri perkebumian jenazah. Nabi suka hantar jenazah sampai ke kubur. Bukan sekadar solat, Nabi SAW akan menguruskan jenazah hingga selesai. Nabi SAW suka menghadiri jenazah. Wala yahkiru fakiran li fakrih, wala yahabu malikan li mulkih. Nabi SAW, akhlak Nabi yang ketujuh, Nabi tidak pernah menghina kefakiran seseorang dan Nabi tidak pernah gerun kepada mana-mana raja. Ini sifat Nabi. Nabi tak pernah takut dengan jawatan orang tersebut dan Nabi tidak pernah merendahkan
kefakiran seseorang. Ini adalah akhlak luar biasa baginda Nabi SAW. Kadangkala kita dengan orang tu punya jawatan kita takut. Kadangkala dengan orang miskin kita terlepas pandang, kita pandang rendah. Tetapi sifat Nabi SAW yang ketujuh, Nabi tak pernah gerun dengan mana-mana jawatan, dengan mana-mana kerajaan. Sebab itu Nabi adalah orang Arab yang pertama berani untuk lawan Rom dengan Farsi. Ketika mana Governor Rom telah bunuh utusan Nabi SAW, Nabi hantar utusan kepada Raja Ghassan dan mereka bunuh utusan Nabi SAW. Maka Nabi tak takut, walaupun hanya ada 3,000 orang tentera yang perlu berhadapan dengan 200,000 tentera Rom. Nabi SAW tak takut, dan para sahabat pun tak takut, sebab Nabi tidak pernah takut dengan mana-mana orang yang pada waktu itu tidak menghormati dan juga yang mana pada waktu itu merendahkan agama Islam. Lalu Nabi SAW tidak pernah gerun dengan mana-mana raja, dan dalam masa yang sama Nabi tidak merendahkan mana-mana orang yang fakir. Ini akhlak Nabi SAW yang ke-7 yang kita belajar hari ini. Yang ke-8, Masya Allah, yang mana ini yang patut kita ambil berat. Wa yu'azzimun ni'mah wa in qallat. Ini dipanggil sifat syukur luar biasa. Apakah sifat Nabi? Wa yu'azzimun ni'mah. Dan Nabi menganggap besar sesuatu nikmat. Wa in qallat, walaupun pada zahirnya nikmat itu kecil. Ini akhlak Nabi. Yang ke-8, Nabi SAW, benda yang kecil, nikmat yang kecil, Nabi akan anggap itu sebagai besar. Kadangkala kita nikmat yang kita dah biasa, kita dah tak anggap nikmat. Boleh bernafas, kita tak anggap nikmat. Padahal orang-orang yang diuji dengan susah bernafas, bagaimana nikmat dia bernafas. Kita boleh bercakap, kita tak anggap nikmat. Kita boleh melihat, kita tak anggap nikmat. Tetapi akhlak Nabi yang ke-8, wa yu'azzimun ni'mah, Nabi sentiasa menghargai, menganggap besar sesuatu nikmat. Wa in qallat, walaupun nikmat itu adalah sesuatu yang kecil pada zahirnya. Nikmat yang kecil di sisi Nabi SAW tidak pernah kecil. Ini akhlak luar biasa Nabi SAW. Daripada sinilah lahirnya sifat syukur. Kenapa kita jarang syukur? Kenapa kita cepat melatah bila nikmat hilang? Kenapa kita cepat melatah bila diuji? Sebab kita lupa nak menghargai nikmat-nikmat yang memang dah ada pada kita. Nikmat keluarga, kita tak hargai. Nikmat adanya tempat tinggal, kita jarang bersyukur. Nikmat adanya kenderaan, kita jarang bersyukur. Nikmat masih lagi ada makanan di atas meja, kita jarang bersyukur. Lalu sifat Nabi yang ke-8, Nabi SAW amat membesarkan sesuatu nikmat, walaupun nikmat itu kecil. Nabi SAW, walaupun nikmat itu kecil, Nabi SAW akan menganggap nikmat itu besar. Dan bila manusia anggap nikmat itu besar, apa dia buat? Dia akan bersyukur, dia akan menghargai, dan dia akan puji Allah Subhanahu wa taala. La yazummu minha syai'a. Lalu bila Nabi memuliakan nikmat kerana semuanya datang daripada Allah, maka Nabi tak akan mengeji apa pun nikmat. Sebagai contoh, apakah contohnya? Maka daripada sini kita nampak hadis yang masyhur daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana akhlak Nabi, kerana Nabi menghargai setiap nikmat. Maka apakah akhlak Nabi? Fama 'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtaha akalah wa in kariha tarakah. Daripada sinilah Nabi SAW tidak pernah mengata apa-apa tentang makanan, kerana makanan itu nikmat. Kalau kita dah baca semalam ataupun 2 hari lepas, kalaulah ada orang berikan kepada Nabi kurma yang lama sekalipun, Nabi akan makan. Kenapa? Sebab itu adalah nikmat. Lalu kerana Nabi menghargai nikmat, walaupun nikmat itu kecil, mentakzimkan nikmat walaupun nikmat itu kecil, maka apakah akhlak Nabi? Nabi tidak pernah mengata apa-apa tentang makanan, sebab makanan adalah nikmat. Inishtahah, kalaulah Nabi menyukai sesuatu makanan, baginda akan makan. Wa in karihah, jika Nabi tak suka sesuatu makanan, Nabi diam dan Nabi akan tinggalkan dia.
Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mengata buruk tentang makanan. Kenapa? Sebab itu adalah nikmat. Kadangkala antara sebab kita nikmat hilang daripada kehidupan kita kerana kita tidak pernah mensyukuri nikmat yang ada. Kerana janji Allah untuk sesuatu nikmat itu berkekalan adalah dengan bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Lalu bila hilangnya sesuatu nikmat, mungkin kita tidak mensyukuri seperti mana sepatutnya. Ini akhlak Nabi SAW, tidak pernah mengata sesuatu pun tentang makanan. Qattu, sekali pun tak pernah. Kalau Nabi suka sesuatu makanan, Nabi akan makan. Dan kalau Nabi tidak suka, Nabi akan diam. Dan Nabi SAW akan tinggalkan. Kadang-kala kita bagaimana dengan makanan? Alah, takkanlah hari-hari ikan. Al-Iyazubillah. Hari-hari ikan pun menjadi masalah. Bagaimana orang yang mana hanya tak ada lauk. Hari-hari telur pun kadang-kala kita tak bersyukur. Hari-hari ayam pun kita tak bersyukur. Hari-hari makan nasi pun kita tak bersyukur. Padahal kadang-kala banyak orang yang mana sanggup untuk buat apa pun untuk mendapat secebis makanan. Lalu kadang-kala kita hilang rasa syukur. Kadang-kala makanan tu masin sedikit, kita dah mengamuk. Kadang-kala air tu tak manis sedikit, kita dah marah. Kadang-kala macam-macam bila cerita bab makanan dan bila cerita tentang keadaan manusia yang lapar, maka kadang-kala kita lupa untuk mensyukuri nikmat yang ada. Lalu akhlak Nabi yang luar biasa, Nabi SAW tidak pernah berkata apa-apa tentang makanan. Kenapa? Sebab makanan itu nikmat, dan walaupun nikmat yang kecil, Nabi akan menghargainya. Akhlak Nabi SAW yang ke-9, wa kana sallallahu alaihi wasallam yahfazu jarah, dan adalah Nabi SAW sentiasa memuliakan jiran baginda. Sebab itu kita nampak apabila ada jiran seperti Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi muliakan dia. Setiap kali Abu Ayyub bagi hadiah kepada Nabi, Nabi akan balas pemberian dia. Begitu juga ketika mana ada salah seorang seorang sahabat muda bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Thabit dia cuba nak dekatkan diri dia dengan Nabi, seorang budak kecil yang mana dia tunggu tepi jalan supaya dia boleh memperdengarkan Al-Quran yang dia hafal kepada Nabi. Bila Nabi nampak Zaid bin Thabit yang daripada Banu Najjar yang merupakan jiran Nabi, maka Nabi SAW berhenti. Nabi dengar bacaan Al-Quran dia, sehingga Nabi perasan rupanya Zaid bin Thabit ini seorang yang cerdik. Maka pada usia yang sangat muda, Nabi suruh dia belajar bahasa Yahudi. Dia berjaya belajar sampai mampu menterjemahkan untuk Nabi dalam tempoh hanya beberapa belas hari. Kemudian Nabi suruh dia menjadi penulis wahyu Nabi, kerana dia seorang yang mana? Seorang jiran yang mana bermula daripada ditunggu Nabi tepi jalan, dia nak dengan Nabi SAW dengar Al-Quran dia. Walaupun Nabi balik daripada urusan, Nabi ada urusan yang lain, tetapi Nabi akan berhenti dengar Al-Quran daripada Zaid bin Thabit. Lalu Zaid bin Thabit bukan begitu sahaja. Zaid bin Thabit sebenarnya daripada Nabi SAW perasan kelebihan yang dia ada. Bagaimana? Dengan dia tunggu Nabi tepi jalan, kerana nak Nabi SAW dengar bacaan dia, Nabi berhenti dan Nabi SAW dengar bacaan dia. Lalu ini adalah daripada kerana Zaid bin Thabit adalah jiran Nabi SAW, kerana beliau adalah daripada Banu Najjar. Dan bagaimana akhlak Nabi dengan Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana dia duduk berhampiran dengan Nabi. Lalu ini akhlak Nabi SAW dengan jiran. Lalu kita muhasabah diri kita, bagaimana akhlak kita dengan jiran. Adapun apa yang jiran buat pada kita, itu antara dia dengan Allah. Tapi kita, adakah kita jiran yang baik? Yang ke-10, wa yukrimu dhaifah, dan Nabi SAW punya akhlak, Nabi sentiasa memuliakan tetamu. Nabi sentiasa memuliakan tetamu. Itu akhlak Nabi yang ke-10. Bagaimana ketika mana Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu datang jumpa Nabi, Nabi SAW hamparkan selendang Nabi untuk dia. Dan pada banyak keadaan, bagaimana Nabi SAW muliakan tetamu. Lalu ini akhlak Nabi yang ke-10.
Akhlak Nabi yang ke-11, wa kana aktsarun nasi tabassuma wa ahsanuhum bishra sallallahu alaihi wasallam. Kita dah pernah belajar dalam syama'il, Nabi seorang yang hati baginda penuh dengan kerisauan, risaukan umat, risaukan dengan pelbagai perkara. Tetapi akhlak Nabi yang ke-11, Nabi adalah orang yang paling banyak tersenyum, dan Nabi adalah orang yang paling sentiasa bermanis muka. Ini adalah akhlak yang ke-11. Kita dah belajar dalam syama'il yang mana Nabi adalah orang yang paling banyak kerunsingan, memilikikan tentang umat baginda, bukan sekadar diri dan keluarga baginda. Tetapi walaupun Nabi seorang yang paling banyak kerunsingan, akan tetapi Nabi juga orang yang paling banyak tersenyum. Pengajaran untuk kita, banyak macam mana masalah yang kita tanggung dalam hidup kita, belajar untuk senyum, belajar untuk senyum, belajar untuk bermanis muka. Akhlak Nabi SAW yang ke-11, Nabi SAW sentiasa tersenyum dan sentiasa bermanis muka. Ini juga kita belajar daripada riwayat Abdullah Al-Bajali, bagaimana Abdullah Al-Bajali dia hanya sempat dengan Nabi selama 40 hari lebih kurang sebelum Nabi wafat. Tapi apa dia kata? Tidak pernah dijumpa dengan Nabi kecuali Nabi pasti tersenyum. Tak pernah pun Nabi masam muka. Setiap kali dijumpa dengan Nabi, pasti dalam keadaan Nabi SAW tersenyum. Ini akhlak Nabi SAW yang luar biasa. Pun pengajaran untuk kita, macam mana sekalipun keadaan kita, runsing kita, masalah kita, belajar untuk senyum, kerana senyum itu sebenarnya menjadikan tenang hati dan juga menenangkan orang lain. Bayangkan kalau kita asyik muka masam, maka rumah tangga kita pun boleh terkesan. Maka sebab itu, kena belajar untuk sentiasa senyum, seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi yang ke-12. Apakah akhlak Nabi yang ke-12? Akhlak Nabi yang ke-12 adalah yakhsifu na'lah wa yarqa'u thawbah. Akhlak Nabi yang ke-12, Nabi buat semua benda sendiri. Ini pun kadang-kala saya sendiri lemah. Apa yang Nabi SAW buat? Nabi akan baiki kasut baginda sendiri, dan Nabi akan menjahit pakaiannya sendiri. Apakah maksud akhlak yang ke-12? Maksudnya adalah Nabi SAW buat benda-benda sendiri. Baju Nabi siapkan sendiri, kasut kalau koyak Nabi jahit sendiri. Kadang-kala kita tidak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kala nak polish kasut pun kita suruh isteri. Kadang-kala nak gosok baju pun kita minta tolong isteri. Lalu saya pun lemah dalam bab itu. Sepatutnya kena gosok baju sendiri, kena belajar buat semua benda sendiri. Kecuali lah kalau isteri memang nak tolong, tetapi belajar untuk buat sendiri. Lalu semua benda dalam rumah tangga Nabi SAW buat sendiri. Sebab itu kita belajar dalam hadis, ketika mana Aisyah ditanya tentang keadaan Nabi dalam rumah, maka kata Aisyah, Nabi adalah seperti manusia biasa dalam rumah. Nabi akan menyapu rumah, Nabi SAW akan membaiki kasut sendiri. Nabi kalau baju koyak, Nabi akan tampal dan jahit sendiri. Sebenarnya yarqa' bukan jahit, yarqa' adalah tampal. Lalu kalau baju Nabi koyak, Nabi tampal. Nabi bukan buang dan juga bukan tak gunakan. Sebab itu pada pakaian Nabi ada banyak tampalan. Allahu Akbar. Lalu pada pakaian Nabi ada terlalu banyak tampalan. Lalu ini akhlak luar biasa dan zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW buat sendiri. Yakhsifu na'lah. Nabi membaiki kasut sendiri jika rosak. Wa yarqa'u thawbah. Dan Nabi menampal baju ketika mana koyak. Ini akhlak Nabi SAW yang ke-12 tak silap. Seterusnya apa akhlak Nabi? Kita akan sambung esok insya-Allah kerana dah lebih daripada waktu. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Lalu inilah ulang kaji sirah kita daripada kitab Nurul Uyun. Mudah-mudahan adanya manfaat. Moga Allah menjadikan saya manusia yang lebih baik, dan setiap daripada kita manusia yang lebih baik daripada akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, jika tak ada sebarang masalah daripada internet saya, kita jumpa nanti selepas maghrib. Kita hanya tinggal 3 hari, Isnin, Selasa,
Kita hanya tinggal 2 hari. Lalu kuliah maghrib pada malam ini, kita akan buat perkongsian ulang kaji sirah juga daripada kitab Nurul Uyun. Jika tidak ada sebarang masalah pada internet saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada yang kali pertama join, jemput join Telegram Kuliah Umar Aziz. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Lalu pada bulan ini program khas kita adalah pada 28 hari bulan 1. Program khas kita pada 28 hari bulan 1 itulah dia daurah kitab ringkasan Syama'il. Daurah ringkasan Syama'il yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani insya-Allah. Lalu kepada yang berkelapangan, kita akan sharekan posternya dan mohon jasa baik untuk bantu sebarkan. Insya-Allah kita akan khatamkan kitab tersebut. Dan Al-Fadil Ustaz Hazri ini, kenapa saya nak buat program ni, beliau dah khatam kitab Syama'il daripada sudut dia belajar dengan orang lain. Beliau dah khatamkan Syama'il sebanyak 40 kali. Beliau sendiri beritahu saya, beliau dah khatam Syama'il sebanyak 40 kali. Lalu banyak benda yang mana kalau saya mengajar, saya sendiri tak tahu berbanding dengan beliau. Lalu harap para sahabat savekan tarikh tersebut, 28 hari bulan 1 di Facebook page Umar Aziz. Kita sama-sama belajar buku ringkasan Syama'il dengan penterjemahnya sendiri, pengarangnya sendiri, Al-Fadil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani, sempena cuti umum pada 28 hari bulan 1. Moga Allah permudahkan insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu kepada yang kali pertama join, jangan lupa untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa semua insya-Allah maghrib nanti lebih kurang jam 7.55. Kalaulah internet bagus, kalau ada sebarang pertukaran, saya akan maklumkan insya-Allah. Terima kasih semua. Amin ya Rabbal Alamin.